Mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hilangkanlah dari dirinya penyakit, kembalikanlah dia kepada kesihatan dan kesembuhan. Bantulah dia dengan sebaik-baik perlindungan dan kembalikan dia kepada sebaik-baik kesembuhan. Jadikanlah apa sahaja yang dirasakannya pada waktu sakitnya sebagai pahala untuk kehidupannya dan penghapus atas segala kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat-nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi segala dugaan, cabaran dan masalah yang menimpa diri kami. Hindarilah diri kami juga daripada wabak penyakit COVID-19 dan kurniakanlah kesembuhan pada mereka yang sedang menghadapi penyakit COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. InsyaAllah pada malam ini kita akan melakukan satu usrah berkaitan tentang menghormati pelbagai perayaan. Sebelum tu saya nak tahu, nak minta kerjasama penonton. Boleh dengar suara saya tak? Tulis dekat ruangan chat ya. Okey, sebab saya risau sebab saya dekat kampung di Penang. Ada orang Penang sini ke? Kalau ada boleh cakap hey boleh tulis kat chat tu saya orang Penang. Saya di kampung, so saya agak risau live saya. Tapi anda semua kata okey, so kita teruskan saja ya. Dari JB. Okey, itu jauh sikit. Okey. Tajuk usaha kita pada malam ini ialah menghormati pelbagai perayaan, toleransi ataupun pluralisme agama. Usaha hari ini adalah untuk tujuan untuk mendedahkan tentang cara-cara kita menghormati pelbagai perayaan dekat Malaysia ni, cara kita memberikan ucapan kepada mereka atau kita boleh menyambut atau tidak, macam-macam lah. Itu kita akan sentuh. Okey, sebelum kita beralih ke Datuk Australia Lestari, kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang segak larikan tampan pada malam ini. Sekejap ya, saya cek dulu ada ke tidak. Okey, ada. Okey. Ahli panel kita pada malam ini, merupakan nama diberi beliau ialah Muhammad Izzuddin bin Muhammad Aris. Beliau dilahirkan pada tahun 1997 dan sekarang beliau berumur 23 tahun. Beliau berasal daripada Selangor. Beliau memiliki ijazah dalam bidang pengajian akidah dan agama di USIM. Kini, beliau berkhidmat sebagai pembantu penyelidik di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di USIM. Beliau juga merupakan finalis program Da'i Muda Yadin 2020. Kini beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Majlis Pimpinan Tertinggi RSY Malaysia, RSY di Malaysia. Jadi saya dengan tanpa melangkan masa, saya menjemput Saudara Izzuddin. Assalamualaikum saudara, boleh dengar tak apa yang saya panggil? Assalamualaikum warahmatullahi. Alright. Apa khabar saudara, sihat? Alhamdulillah sihat. Semua sihat Zulfikar sihat Alhamdulillah, saya batuk sikit je tapi tak apa. Kita teruskan saja. Layan saya okey tak? Bahaya tu batuk tu. Tak apa. Tak ada simptom-simptom lain pun. Okey, alhamdulillah. Okey. Suara saya jelas ke? Saya dengar jelas. Yang lain mesti dengar jelas juga. Okey. Okey, saya boleh teruskan
Teruskan saja. Boleh. Okey. Sebelum tu saya nak terangkan sedikitlah tentang perayaan ni. Perayaan ni merupakan satu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum. Kebiasaannya sesuatu perayaan ini disambut disebabkan berlaku sesebuah peristiwa pada zaman dahulu. Contoh-contoh perayaan yang ada dekat Malaysia ialah selamat hari raya, selamat hari raya tu ada. Hari raya, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, macam-macam lagi lah. Dan perayaan ni mengikut kaum-kaum mereka yang sendirilah. Okay, so saya teruskan pada persoalan yang pertama. Boleh saudara? Boleh. Okay, persoalan saya yang pertama, adakah dibolehkan seorang Muslim itu menyambut perayaan kaum lain dan apakah hadnya? Had untuk menyambut perayaan tersebut. Silakan saudara. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zulfikar selaku moderator pada malam ni, yang saya kasihi sahabat-sahabat sekalian dari rakan siswa Yadim lah, rakan siswa Yadim Politeknik dan sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak mohon maaf sebab lewat sikit ada urusan tadi. Tak maaf lah pakai t-shirt je. Tak sempat nak tukar tadi. Baik, alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ni. Yang diraikan juga saudara saudara Aiman dari sahabat NPT juga, Esko Politik dan Kenegaraan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali tadi seperti mana yang telah diperkenalkan tadi, saya Izzuddin. Mungkin ada yang tak pernah kenal lagi siapa dia SU MPT RSY, jadi saya lah orangnya. Cuma tadi ada kesilapan sikit berkenaan finalis kat Ilmu Yadim. Saya bukan finalis saya peserta je lah, peserta, antara peserta lah. Finalis tu kawan-kawan saya yang lain lah. Jadi alhamdulillah, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudara Zulfikar tadi, bolehkah bagi seseorang Muslim untuk menyambut perayaan kaum lain? Dan ada tak had-had untuk kita menyambut perayaan tu kalau sekiranya ada? Pertama sekali, kita berbalik kepada firman Allah SWT, berbalik kepada realiti ataupun sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang 13, ayat ke-13, ramai dah tahu saya kira kan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menciptakan kamu berbagai-bagai bangsa supaya, dan berbuat lah, berbagai bangsa dan berbagai puak, lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Jadi dari sudut sunnatullahnya, memang kita diciptakan secara ketetapan Allah bahawa manusia ni bermula daripada Adam dan Hawa dan kemudian beranak pinak, berketurunan, dan adalah antaranya yang berbangsa-bangsa. Contoh kita ambil konteks di Malaysia, ada Melayu kan, Melayu, ada Cina, ada India, dan ada juga bangsa-bangsa lain, ada orang asli, Sikh, dan macam-macam lagi lah kan. Kalau kita tengok dekat Sarawak, dekat Sabah tu macam-macam bangsa, macam-macam kaum ada kan. Jadi tujuannya untuk kita saling kenal, mengenali antara satu sama lain. Dan tidak ada sebab lah untuk kita berbangga diri kan, sombong antara satu sama lain, kerana asal daripada yang sama dan kita adalah manusia
manusia biasa secara hakikatnya, secara umumnya lah. Kemudian apabila ada sedikit perbezaan kan, maka wujudlah budaya-budaya dan pegangan-pegangan yang bermacam-macam kan. Kita tengok daripada sudut sejarah, daripada agama menyembah tanam-tanaman, animisme kan, dan juga ada juga yang sembah matahari, ada yang sembah berhala dan sebagainya. Dan di situlah tujuan Islam adalah untuk menghapuskan daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan yang selayak-layaknya, iaitu Allah SWT. Jadi bagi seorang Muslim itu, kita tengok contoh pada yang sekarang ni lah kan, yang paling baru ialah perayaan Christmas, hari Natal. Bagi sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang beragama Kristian, secara asasnya hukumnya adalah harus untuk kita bukanlah menyambut, tapi kita ucapkan kan, Merry Christmas, selamat menyambut hari Deepavali dan sebagainya, bagi sebagai ada sifat keinsanan yang mana untuk menyuburkan semangat muhibah dan untuk memperbaikilah apa ketegangan sosial, masalah perkauman yang berlaku dalam masyarakat kan. Apatah lagi sekarang kita hidup dalam masyarakat majmuk kan, berbilang kaum kan. Dan kita lihat pula bila mana ada antara sahabat-sahabat yang mu'alaf kan, mesti ada antara ahli keluarga dia yang tidak, yang ataupun belum beragama Islam lagi. Contohnya orang Cina kan masuk Islam, ataupun orang India masuk Islam dan sebagainya lah. Dan kita berbalik kepada sambutan perayaan kaum ni, ada beberapa pendapat lah kan. Kita ambil pendapat yang orang kata wasatiyah lah, tengah-tengah, sederhana, yang mana sambutan perayaan kaum lain ini oleh seorang Muslim itu sendiri dibolehkan sekadar untuk kita kata bukan untuk sambutan keagamaan kan, sambutan keagamaan yang lain kan. Macam kita orang Islam, kita ada perayaan yang besar, Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Tapi kita tengok pula masyarakat India, dia punya perayaan yang berasaskan keagamaan. Contohnya Pongal kan. Sebenarnya Deepavali pun saya kira perayaan keagamaan juga. Dan kecuali kalau kita tengok Tahun Baru Cina, yang itu adalah perayaan budaya orang Cina. Jadi kita boleh untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina, dan juga kita mungkin ada certain dia punya budaya ataupun ada benda lah yang dibuat kan, yang mana tujuan perkara yang dibuat masa perayaan tu tidaklah menurut kepercayaan mereka ini adalah untuk ada unsur-unsur penyembahan dan sebagainya lah kan, yang mana boleh menyebabkan fitnah kepada umat Islam itu sendiri. Yang mana contoh secara individunya, kita pergi ke Gurdwara, kita pergi ke kuil kan, tak ada sebab lah, tanpa sebab yang kukuh. Saya saja pergi kan, masa masa diorang menyambut orang India menyambut Taipusam, saya saja kita pergi, kita pun nak naik panjat atas tu kan, kita pun join, nak junjung susu sampai naik ke atas tu saja-saja. Saya pernah pergi, tapi saya bukanlah ke Batu Cave kan. Kalau siapa tahu, di Batu Cave ada satu kuil besar tu kan, yang ada tangga tinggi-tinggi tu, warna-warni tu.
Saya pernah ke sana tapi bukanlah tujuan untuk apa kita kata menyambut perayaan lah. Tujuan saya ada tugasan yang nak diselesaikan. Jadi saya dengan kawan-kawan pergi secara rasmi lah, ada surat dan sebagainya, pergi ke kuil di itulah Batu Cave tu, jumpa dengan dia punya pengurus, juga pejabat dulu. Lepas tu interview sikit, lepas tu kami naiklah sampai ke atas. Memang tinggi lah, beratus-ratus anak tangga sampai ke atas. Dan ke atas tu bolehlah saya share sikit, kat atas tu ada lagi kuil-kuil kecil. Macam kita tengok dekat tempat-tempat biasa ada kuil kan, kuil satu kuil, lepas tu ada dia punya patung-patung dewa tu. Tapi dekat Batu Cave, bila kita naik ke atas tu, dia ada beberapa kuil lagi kat situ. Dan dia buatlah loceng dia tang. Lepas tu ada patung apa, burung merak lah dan sebagainya lah. Jadi untuk tujuan itu dibenarkan. Tapi tengok tujuan kita sebenarnya. Dan berbalik pada soalan tadi, untuk menyambut perayaan kaum lain itu hanya sekadar budaya supaya kita dapat menyuburkan semangat muhibah kan. Kita nak mengelakkan ketegangan kaum, ketegangan ataupun masalah perkauman, kita nak hancurkan semangat perkauman, asobiah dan sebagainya atas semangat perpaduan antara kaum, community, supaya tidak ada konflik dan sebagainya. Tujuannya adalah itu. Dan had dia adalah tidak boleh untuk kita join atau sambut perayaan yang berunsurkan keagamaan. Maksudnya dalam perayaan tu dia mengagungkan dia punya Tuhan lah, ataupun dia ada unsur-unsur penyembahan berhala dan sebagainya yang boleh menyebabkan akidah kita ni terjejas. Begitulah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Saudara Izzuddin atas penerangan atas soalan tersebut. Jadi hukumnya adalah harus, kerana untuk merapatkan hubungan silaturahim tiada masalah lah kan untuk kita mengucapkan pada mereka, just untuk mengucap sajalah, mengucap selamat hari Natal, selamat tahun baru Cina, yang tu saja dibolehkan. Jadi hukumnya dalam unsur ucapan tu pun kita kena tengok juga adakah kita mengucapkan contoh Merry Christmas dan sebagainya. Kita kena tetaplah yang mana kita tidak menyokong perbuatan dia tu, tapi kita just ucap macam mereka gembira dan kita hanya ucapkan selamat bergembira. Macam tu je, sekadar itu. Bukanlah tanda kita mengiyakan perayaan tu dan mengiyakan perbuatan menyekutukan Allah lah dan sebagainya. Jadi dalam ucapan tu pun keharusannya tu pun kena jaga-jaga. Kalau ada pendapat yang lebih ketat, yang lebih kuat lah kan, maksudnya dia lagi syadid, nak ucapkan Merry Christmas ataupun Happy Deepavali pun tidak dibenarkan. Jadi saya ambil atas sifat, maksudnya untuk community ataupun kesatuan pelbagai kaum. Maksudnya kesatuan antara kaum kan, untuk mengelakkan ataupun memecahkan semangat asobiah dan sebagainya. Okey, sorry. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Izzuddin. Okey. Baiklah, kita ke persoalan yang seterusnya. Dengan saya. Okey. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai bangsa yang majmuk dan menganuti pelbagai agama, pemerintah dan pentadbiran dari kalangan Muslim yang menaungi semua bangsa. Jadi adakah Islam membenarkan pemimpin Muslim menghadiri majlis perayaan agama lain dari perspektif fiqh
kenegaraan. Dengar tak? Saudara dengar tak? Okey. Okey, baik. Terima kasih saudara Zulfikar. Dalam konteks Malaysia memang kita jelas ada kalangan pemimpin kita ataupun menteri lah kan, contohnya yang turut hadir dalam perayaan yang melibatkan contoh agama lain. Misalnya ada sambutan Tahun Baru Cina, kan? Itu perayaan kaum Cina. Jadi ada orang Muslim yang hadir untuk turut serta dalam sambutan ataupun mungkin rumah terbuka dan sebagainya. Ini kita kena tengok tujuan dia juga. Bermakna berkemungkinan dalam majlis tersebut, contohnya dia ada buat rumah terbuka. Contohnya, rumah terbuka ialah program ataupun event lah, makan-makan kan. Dia dijemput untuk makan. Jadi dia datang makan. Jadi dibolehkan. Kemudian mungkin berlaku juga dia kena untuk terlibat dalam orang kata perbuatan, dari segi perbuatan ataupun sambutan tu sendiri kan. Contohnya Tahun Baru Cina, ada gaul apa, Yisang ke apa tak pasti kan, ada angkat-angkat tu kan. Itu setahu saya itu adalah perayaan kaum, perayaan budaya masyarakat Cina. Memang tujuan memang dibuat macam itulah kan. Jadi kalau setakat perayaan budaya dan sebagainya, setakat itu saja, jadi dibenarkan. Okey. Yang tidak dibolehkan ialah, maksudnya yang melebihi had tadi kan. Yang melebihi had itu ialah perayaan berunsur keagamaan kan. Contohnya dia kena pergi masuk dalam gereja, contohnya dia dijemput dan kena masuk dalam gereja dan turut serta dalam contoh nyanyi-nyanyi kan. Dia ada program nyanyi, dia ada macam choir lah, macam tu lah, ada nyanyi. Lepas tu dia ada bacaan-bacaan Bible dia, dan program berunsur keagamaan yang mana boleh menimbulkan fitnah lah terhadap dia sendiri kan. Contohnya orang Muslim yang pergi ke gereja, fitnah terhadap individu itu sendiri, pemimpin itu sendiri, dan boleh juga menimbulkan fitnah terhadap orang Islam kan. Dan mungkin juga berlaku dia dijemput untuk merasmikan kan, contohnya sebab dia orang besar dalam komuniti tu, jadi dia dijemput sebagai VIP. Jadi dia datang sebagai VIP. Jadi tak ada masalah. Yang tidak dibolehkan ialah yang melebihi had tadi tu kan. Turut serta, contohnya kalau di kuil, kena masuk dalam kuil dan dia kena sujud dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa dia dah pun terlibat lah dalam ritual keagamaan, dalam sambutan sesuatu agama tu, sambutan perayaan sesuatu agama tu secara perbuatan, dari segi perbuatan kan. Dan kiranya meniru perbuatan dia orang dan menimbulkan fitnah dan boleh juga mencalarkan akidah dia orang sendiri. Jelas Saja. Jelas, kalau sebut jelas boleh cek dekat ruangan jelas semua. Okay. Jelas. Okay. Right. Terima kasih Saudari Zudin atas penerangan tersebut. Maknanya dibenarkan dalam Islam untuk menyambut semua sebagai upacara perayaan je, macam rumah terbuka macam tu kan. Dia bukan dia. Ya, betul. Dia tidak melebihi untuk tujuannya tujuannya adalah memenuhi jemputan. Jadi sekadar itu je lah. Tidak boleh melebihi had seperti upacara keagamaan. Okey. Saya soal ke persoalan yang seterusnya, saudara.
Boleh. Okay. Bising sikit Okay, tak apa. Ramai orang Okay. kat rumah. Oh, ramai cousin. Okay. Meriah. Meriah. Okay. Persoalan saya seterusnya, mungkin dia tidak berkait pada perayaan, tapi ia berkait pada masyarakat pelbagai kaum lah. Masyarakat yang majmuk dengan pelbagai kaum. Jadi soalan saya seterusnya ialah apakah itu pluralism dalam perspektif Islam? Dengar, jelas saudara? Baik, boleh. Terima kasih saudara moderator, saudara Zulfikar. Apakah itu pluralism dari sudut Islam? Secara asasnya kalimah atau bukan kalimah lah, konsep pluralism ini tidak ada asasnya dalam agama Islam. Apatah lagi pluralisme ataupun pluralism agama. Dan kita bercakap tentang pluralism, kan, kita tengok dulu dia punya pengertian ataupun konsep dia macam mana. Pluralism agama lah khususnya, dia merujuk kepada satu fahaman ataupun ideologi yang menyamakan semua agama ni, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha dalam satu kebenaran. Maksudnya semua agama itu benar dan menawarkan, semua agama ini menawarkan keselamatan, iaitu syurga lah, kan, menawarkan keselamatan, salvation, yang boleh dicapai menerusi mana-mana agama ni lah. Bermaksud kalau dalam kata yang mudah, kalau kita agama Hindu pun kita akan masuk syurga. Kalau kita agama Buddha pun kita akan masuk syurga. Kalau kita agama Islam pun kita akan masuk syurga. Maksudnya ada titik pertemuan, kan, empat ni agama ni ada titik pertemuan di tengah-tengahnya dan sampai ke syurga. Dan ini jelas adalah ideologi ataupun istilah ataupun fahaman yang salah dan bercanggah dengan pemikiran ataupun falsafah Islam itu sendirilah. Dan ada juga antara kita yang keliru dengan plurality agama dan juga pluralism agama. Okay. Tadi kita dah cakap tentang pluralism, pluralisme. Plurality ada definisi ataupun maksud yang lain pula, kan. Plurality agama ini adalah fakta ataupun sunnatullah tadilah, kan. Kewujudan, kepelbagaian, kan, berbangsa-bangsa, berbagai agama di dunia ni sendirilah, dan di Malaysia khususnya, kan. Dan benda ni kita tak boleh nak nafikan sebab ini adalah kerja Allah SWT. Ketentuan Allah SWT yang menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku kaum, kan, bersuku dan sebagainya. Memang berbeza-beza dari segi warna kulit, kan, ada perbezaan tu. Dan amatlah berbeza dengan pluralism agama itu sendiri, iaitu pendirian kita terhadap realiti daripada kepelbagaian tadi tu. Bermaksud plurality itu adalah fakta yang kita tak boleh ubah. Pluralism ini adalah pemikiran yang datang daripada diri kita sendiri, yang mana cara kita pandang kepelbagaian itu tadi. Jadi pluralism ni tadi, pemikiran pluralism ni tadi, ideologi ni, fahaman ini adalah dia menyamaratakan semua ni, yang mana semua ni adalah akan sampai kepada satu tujuan, keselamatan, syurga dan sebagainya lah. Maksudnya dia menyamaratakan semua agama. Dan yang wujud dalam Islam sendiri ialah apa dia? Macam mana boleh wujud plurality agama ni, tapi macam mana
kita sebagai orang Islam kita nak uruskan pelbagaian ini. Adakah dengan pluralism, iaitu kita sama ratakan semua ni, semua akan masuk syurga sama-sama dengan kita, semua adalah benar, ataupun ada perspektif ataupun cara pandang yang lain. Jadinya yang ada dalam Islam ialah toleransi, itulah berkaitan dengan tajuk kita, toleransi atau pluralism. Jika ditanya toleransi itu ada ke tidak dalam Islam, jadi adalah toleransi. Banyaklah kisah-kisah ataupun ayat Quran yang menunjukkan Islam ini menyokong ataupun menyahut untuk menganjurkan untuk umat Islam supaya sering bertoleransi, dan bagaimana Islam melihat pluraliti agama ini, pelbagaian ini adalah dengan sikap atau sifat toleransi itu sendiri. Okey, jelas Okey, saya serah semula pada saudara Zul. Alright, terima kasih saudara Izzuddin atas penerangan tentang pluralism dan juga pluraliti serta toleransi. So dapat kita lihat di situ agama Islam ini bukanlah agama pluralism. Dia kan agama sama, dia sebenarnya dia pluraliti ataupun toleransi. So satu fakta yang tidak boleh diubah. Agama yang toleransi. So semua penonton di sana boleh faham lah. Agama Islam ni merupakan agama toleransi. Okey. Sebelum kita ke soalan yang terakhir, penonton-penonton dalam Google Meet ni boleh chat ataupun type di ruangan chat Google Meet ni, nak tulis soalan, beberapa soalan nak tanya pada ahli panel, boleh. Sebab lepas ni kita akan ada sesi soal jawab. So kalau penonton nak tujukan soalan, boleh type di ruangan chat ya. Saya akan bacakan bagi pihak anda. Okey. Jadi untuk soalan terakhir, saudara. Okay. Boleh. Alright. Soalan terakhir bagi saya ialah mungkin ada segelintir umat Islam atau masyarakat yang menyambut perayaan kaum lain secara menyeluruh. Maknanya dia join perayaan dia dan dia pun join upacara keagamaan dia. Macam sembah semua nyanyi lagu, bunyikan semua tu, dia sembah, dia join sekali benda tu. Dan mungkin ada yang, mungkin mereka ada yang terpesong ataupun terhanyut dengan perkara tersebut lah. So saya minta kepada saudara untuk cadangkan langkah-langkah buat umat Islam supaya tidak terpesong ataupun terhanyut dengan melakukan perayaan secara menyeluruh ini. Baik, langkah-langkah untuk mengelak. Terima kasih saudara Zulfikar. Cara-cara untuk tidak terhanyut hanyut macam mana tu okey. Pertama sekali kita kena jelaslah tentang kita punya pegangan sendiri, kan? Kerana berdasarkan ataupun berlandaskan daripada pegangan kita sendiri, prinsip kita sendiri, kan, akidah kita sendiri, itulah yang membendung kita daripada terlibat dengan perkara-perkara ataupun yang terdapatnya unsur-unsur kita kata menyekutukan Allah, kan, ataupun mengagungkan agama lain dan sebagainya lah, kan. Dan balik kepada maksudnya konteks kita di Malaysia ini, kan, sebagai seorang Islam, kita dianjurkan untuk berkasih sayang sesama manusia, kan, sesama makhluk, kan. Apatah lagi dengan Allah SWT. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi tidak boleh tidak, kita kena jaga hubungan sesama manusia tanpa mengira kaum, mengira agama, warna kulit dan sebagainya lah, pangkat, keturunan.
Dan untuk kita tidak hanyut kan, ataupun tidak terpengaruh, ataupun tidak terjerumus, tidak terjebak dengan maksudnya tidak termasuk dalam golongan yang menyekutukan Allah ataupun yang boleh menjejaskan akidah kita lah kan, sebagai seorang Islam. Kita letakkan kita punya, maksudnya kriteria supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang mencalarkan akidah sendiri dan yang bertentangan dengan akidah sendiri, iaitu perkara atau perbuatan maupun perkataan kan, ataupun keadaan yang mana jika kita buat tu, kita lakukan, menyebabkan tercemarnya akidah kita kan. Contohnya kita pergi join upacara yang orang bukan Islam lah kan, kita ada simbol salib tu, kita pegang, kita junjung kan, contohnya kan. Lepas tu kita nyanyi lagu-lagu yang diorang sajikan kan, letak tanda ke kan kat sini ke kan. Lepas tu isyarat kan, kalau main bola tu ada dibuat isyarat salib kan, macam tu contoh. Macam tu kan. Kemudian dan sebagainya lah. Dan seperti mana yang had untuk kita menyambut tadi tu, boundary tu kita dah letakkan tanda aras supaya kita tidak membatasi ataupun melampaui batas daripada ketetapan agama itu sendiri. Okay. Kemudian yang tadi berkaitan dengan kepercayaan ataupun akidah kita, dan ada juga perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Maksudnya dari segi ritual kan, mungkin pakaian Santa Claus kan, itu melambangkan agama Kristian kan. Kemudian ada loceng-loceng ke, junjung kelapa ke kan, angkat susu macam Hindu ke kan, dah masuk dah termasuk dalam dia punya perbuatan ataupun perbuatan yang melambangkan pemujaan. Pemujaan terhadap apa ni lah, dalam kacamata dia orang lah kan, pemujaan kepada apa kan. Dan perkara itu amatlah bertentangan. Kemudian tadi daripada sudut akidahnya, kepercayaan kita sendiri. Kemudian dari segi syarak ataupun dari segi fiqh lah kan, perbuatan, penyembahan, ritual agama dan sujud ke apa ke dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan yang bercanggah dengan akhlak dan budaya masyarakat Islam. Akhlak ni yang susah ni lah kan. Tadi cakap pasal terpengaruh kan, memang mudah terpengaruh lah. Memang kalau tengok budaya yang yang trend sekarang pun memang bukan budaya memang bukan budaya Islam lah kan. Betul tak? Jadi dia bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Islam. Norma baru lah tu kan. Norma baru yang bertentangan dengan akhlak ataupun nilai Islam. Contohnya dari segi kita nak lihat mudah, pakaian lah kan. Kalau pakaian yang sangat menjolok mata tu kan, di mana-mana boleh kita nampak kan. Maksudnya dari segi nilai tu, dia dah bercanggah. Nilai dia tu sendiri dah bercanggah dengan nilai Islam, dan ini yang kita kata terpengaruh kan, terjerumus dan sebagainya. Pakaian yang menjolok mata, yang menayang sana nayang sini ni memang jelas bukan daripada nilai Islam, dan dia daripada nilai agama mana, kepercayaan mana. Dan ini boleh kita ambil jugalah kan, bukan hanya sekadar perayaan kan,
dari segi nilai yang mereka tonjolkan pun dah boleh kita macam terpengaruh lah kan, tadi istilah pengaruh lagu-lagu dan sebagainya lah kan, kata cantik ke syaiwah. Okey, dan majlis ataupun perayaan yang mungkin menyentuh sensitiviti orang Islam lah khususnya kan, ucapan-ucapan yang menghina Islam dan kita join pula. Itu walaupun bukan perkara, bukan tuntutan daripada agama lain, mungkin kita ada join satu pertubuhan ni yang mana dia menghina agama Islam, mempersendakan Nabi Muhammad kan, menghina orang Islam dan sebagainya. Itu dah boleh boleh kita kata menjejaskan akidah sendiri. Jadi ini perkara ini perlu kita ambil cakna lah kan. Contohnya mungkin ada saudara-saudara kita yang tak tahu kan, tak tahu kalau kita join ritual ni, dia dah termasuk dalam ritual keagamaan dan boleh menjatuhkan akidah kan, menjejaskan akidah kita dan sebagainya, dan mungkin boleh sampai ke tahap murtad dan sebagainya lah. Dan bilanya berlaku ni apabila dia sedar kan, dan kenalah wajib untuk kita bertaubat, memohon ampun daripada Allah SWT dan kembali ke jalan yang benar. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudara Izzuddin atas penerangan untuk soalan tadi. Okey, jadi kita akan masuk ke sesi soal jawab. Okay, sekarang ni saya akan bacakan soalan. Di situ saudara nak minum air dulu boleh? Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak soalan ni. Okey. Boleh saya mula saudara? Banyaknya. Boleh saya mula? Boleh. Saya pun tak tahu nak pilih mana ni. Ambil yang senang-senang sikit. Senang sikit Allah, saya pun tak tahu mana susah ni. Saya pun tak tahu. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Okay, saya rasa ni soalan yang senang lah bagi saya. Bukan bagi saya lah. Mungkin bagi saudara yang senang. Okay, daripada Saiful Syahrudin. Apa hukum buat aktiviti tukar-tukar hadiah or secret Santa for Muslim sebab menyerupai agama lain? Tukar-tukar hadiah. Oh. Secret Santa for Muslim. Dahsyat juga Wallahu a'lam. Tukar-tukar hadiah. Dalam bab tukar-tukar hadiah ni, untuk Christmas ke apa ni? Secret Santa for Muslim sebab menyerupai agama lain. Secara asasnya amalan untuk menyerupai agama lain dengan tujuan, maksudnya memang kita nak ikut lah. Memang kita nak ikut sangat budaya tukar-tukar hadiah ni sebab memang kalau untuk Christmas memang orang Kristian akan sambut dan dia akan buat benda ni. Mungkin dari segi tujuan saya tak pasti tujuan tukar-tukar hadiah ni, Santa ni dan sebagainya, tapi macam saja-sajalah kan. Kita kena tengok baliklah had yang tadi tu. Jadinya kalau tukar-tukar hadiah ni tidak dilandaskan ataupun tidak didasarkan kepada perayaan keagamaan tadi tu,
Jadi tak ada masalah lah. Cumanya dia akan jadi masalah kalau terlibat ataupun dilandaskan ataupun berdasarkan daripada perayaan itu sendiri. Kalau menerima hadiah, memberi hadiah ni, Rasulullah SAW juga pernah menerima atau memberi hadiah, menerima hadiah daripada seorang raja lah, raja tak ingat nama raja tu, raja ni tidak beragama Islam. Cakap dia terima. Kemudian ada juga, kalau tak silap saya ada hadis dibolehkan untuk seorang Muslim menghadiahkan orang bukan Muslim hadiah lah kan, pakaian dan juga selainnya. Hadis riwayat Muslim, tak pasti riwayat Bukhari ke Muslim, ada hadis ni. Saidina Umar juga pernah menghadiahkan baju kepada saudara yang bukan Muslim, tetapi yang tidak dibolehkan ialah kita hadiahkan ataupun diharamkan lah kan, diharamkan untuk kita bagi hadiah dalam bentuk perkara yang tidak baik lah kan. Contoh kita hadiahkan arak walaupun orang bukan Muslim memang minum arak kan, umpamanya. Jadi kita hadiahkan arak dekat dia. Jadi yang itu jelaslah haram. Maksudnya tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kalau dalam bab ni, saya berpendapat kita elakkan jika dia berlandaskan ataupun berdasarkan perayaan keagamaan itu sendiri. Ataupun kita sendiri beranggapan, maksudnya saya nak tukar hadiah bukan sebab Christmas tapi memang saya nak tukar hadiah dengan you. Jelas. Wallahualam. Okey, terima kasih saudara atas menjawab persoalan daripada Saiful sebentar tadi. Okey, saya ke soalan yang seterusnya. Ada soalan yang saudara dah jelaskan pada persoalan yang pertama, hukum menerima jemputan, jadi saya skip pada soalan lain lah. Oh ada ni. Hairunisa Yusri ya. Dia ambil soalan pada Lisa yang bertanya. Jadi hukumnya apa saudara? Hukumnya menerima jemputan kaum lain seperti rumah terbuka. Yalah, menerima jemputan makan-makan rumah terbuka dibolehkan lah. Maksudnya kita terlibat dengan event ataupun event program makan-makan kan. Dia makan, kita pun makan, orang lain pun makan. Tapi dengan syarat hidangan dia tu lah kita kena tengok balik lah. Kalau dia ada hidangkan something yang tak boleh ataupun diharamkan untuk kita makan, jadi kita tak boleh lah. Mungkin ada unsur-unsur keraguan ke kat situ, lebih baik elakkan. Kalau jelas makan-makan dan makanan yang dihidangkan tu mungkin catering Melayu juga ke kan, jadi boleh lah kita join atas dasar menerima jemputan untuk menyemarakkan semangat menghibah antara kaum dan sebagainya. Dan bila kita kenduri pun, perayaan kita pun kita jemput dia makan, jadi tak ada masalah. Alright, baik, terima kasih. Okey, saya mungkin soalan ni senang bagi saudara, saya tak pasti, tapi saya try. Saudara boleh saya ambil soalan ni? Boleh. Okey, Assalamualaikum, nak tanya. Okey, apa hukum kita orang Islam mengambil gambar tanda salib dan gambar patung father yang ada dekat gereja? Setahu ana, orang Islam tak salah nak pergi ke gereja dan betul itu orang bukan Islam nak pergi ziarah masjid. Apa penjelasannya? Soalan ni pada Zul Islamiyah. Zul Islamiyah. Baik.
hukum kita orang Islam ambil gambar tanda salib dan gambar patung lah kan. Patung ke patung. Father yang ada dekat gereja. Tak salah nak pergi gereja. Kenapa mengatakan orang Islam tak salah nak pergi gereja? Sewa. Tengok tujuan kita nak pergi gereja tu untuk apalah. Kan? Untuk saja-saja kan. Sebab orang bukan Islam nak pergi masjid takkan saja-saja juga kan. Mungkin lah ada kan. Sebab Masjid Putrajaya tu memang ramai juga pengunjung. Tetapi kalau tak silap saja, orang Cina dia nak pergi masjid, dia nak tengok dalam tu dan dia nak tengok dekat saf depan sekali, mungkin kat tempat imam tu ke, dia nak tengok satu benda, dia akan cari satu benda, dia akan intai-intai satu benda. Cuba teka apa? Boleh teka, siapa nak teka kat ruangan chat boleh teka. Saya tak tahu. Main teka-teka pula. Yang dicari-cari tu tulisan khat kan. Tulisan khat kalau dah dekat luar masjid pun ada juga. Tak perlu nak masuk dalam. Yang dia cari tu ialah, yang ni dengar daripada sahabat Cina yang lain jugalah. Dia cari binatang yang bernama khinzir. Dia cari Pak Imam, bukan Pak Imam. Dia cari binatang yang bernama khinzir ataupun kepala khinzir dan sebagainya lah. Kenapa? Kerana orang Cina ni tahu dalam kepercayaan Islam, dari segi syariatnya kita tak boleh makan khinzir, tak boleh makan babi. Jadi kalau dia tadilah dia dari perspektif dia tengok orang Hindu tak makan lembu. Jadi lembu bagi pegangan agama Hindu ialah binatang suci lah, binatang suci ataupun dianggap, ada antara orang Hindu ni menganggap lembu ini adalah sebagai Tuhan ataupun dewa dia jugalah. Jadi binatang suci ni, lembu ni orang Hindu tak boleh makan. Jadi dia samakan dengan Islam. Dia kira dia kiaskan dengan Islam. Orang Islam tak boleh makan babi. Jadi mungkin masa semayang tu adalah yang disembah tu ada dalam tu. Faham tak? Itulah dari perspektif orang Cina lah. Jadi berbalik pada soalan tadilah. Tujuannya saya memilih untuk kalau kita nak pergi ke tempat ataupun tempat ibadat lah, orang bukan Islam khususnya, perlu kepada tujuan yang jelas. Kerana apa? Kerana memang dah ada dalam perlembagaan Malaysia itu sendiri kan, orang bukan Islam tak boleh nak saja-saja mengajak orang Islam dalam sambutan perayaan agama mereka ni, ataupun mengajak untuk hadir ataupun turut sama mengadakan ritual dan sebagainya lah ke tempat ibadat mereka ni kan. Sebabnya ada sahabat saya, dia buat lawatan sambil belajar lah ke gereja kan. Lawatan sambil belajar ke gereja dan kebetulan pada hari itu dia punya orang besar gereja tu, Pope ataupun Father tu datang dan tanya pada contoh AJK lah kan, dia kata AJK gereja tu, dan ditanya pada AJK tu, ni kenapa ramai-ramai ni bertudung tudung, apa yang ramai orang pakai tudung kat sini kan, orang Islam lah kan, datang duduk kat sini kan, apa cerita kan. So dia takut dia didakwa lah, dia boleh didakwa sebab sebab dia mengajukan program dan ada orang Islam datang.
Maksudnya seolah-olah dia menjemput orang Islam tu datang. Jadi sebab itulah prosedurnya kena betul lah bagi orang Islam ini untuk mengunjungi gereja, mengunjungi kuil, mengunjungi tokong dan sebagainya supaya untuk mengelakkan fitnah. Hello? Panel ada masalah ke? Ini ada masalah internet Panel ada bukan masalah saya. ke? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum saudara. Oh, Izara Zurin. Okey. Dia terkeluar Saya ni. pun tak dengar. Ingatkan internet saya problem. Okey, maaf mungkin ada masalah internet. Okey. Okay, saudara masuk balik. Sekarang saudara. Hello, Assalamualaikum. Minta maaf ada masalah connection. Okey, waalaikumsalam. Tak apa. Okey, tak apa. Siap. Okey. Sampai mana tadi? Dekat pergi apa? Gereja. Soalan di mana tadi? Itulah. Kaitan dengan mengunjungi tempat ibadat orang bukan Islam tu lah. Saya berhenti dekat pasal perlembagaan tadilah. Orang bukan Islam boleh didakwa sekiranya orang Islam pergi ke gereja, kuil dan sebagainya dan boleh didakwa atas kesalahan menganjurkan program keagamaan yang melibatkan orang Islam. Jadi untuk ke tempat ibadat orang bukan Islam ni, kita sendiri orang Islam kena berjaga-jaga lah. Bukan suka-suka lah kita boleh pergi kan. Dan yang paling utama untuk kita mengelakkan fitnah itu sendiri. Wallahualam. Okey, terima kasih saudara atas jawapan yang telah diberikan. Okey, soalan seterusnya agak panjang soalannya daripada Nabil Hamizan, betul ke? Nabil Hamizan. Assalam. Nak tanya, apakah hukumnya jika ustaz sendiri, ustaz mungkin dia tu ustaz yang lain, ustaz orang lain, ustaz sendiri mengatakan tidak selamat tahun baru Cina, contohnya semasa berceramah di majlis-majlis ilmu. Tujuannya untuk memberi ceramah kepada orang ramai dan dalam masa yang sama mungkin pada waktu itu mereka yang bukan non-Muslim ini ada tengok ceramah tersebut melalui online. Jika hal-hal itu menyinggungkan perasaan mereka, adakah ustaz itu berdosa? Ucapan macam tu lah. Maksudnya ustaz tu mengeluarkan ucapan tidak selamat tahun baru Cina. Itu dah masuk dari sudut bagaimana kita nak berinteraksi lah. Dan dari sudut dakwah lah pula. Sebabnya memang betul kita nak niat dia nak berdakwah ataupun menyampaikan ceramah. Tetapi memang kita dilarang untuk kita kata menghina ataupun mencerca agama lain kerana berkemungkinan
Dan pada akhirnya mereka akan menghina Allah juga lah. Macam tu. Jadi memang tak boleh, secara asas memang tak boleh untuk kita hina agama lain. Tetapi kita tidak menghina agama lain, tetapi kita tetap berpegang dengan kebenaran agama Islam, kan? Memang kita berpegang agama Islam itu adalah agama yang benar, tetapi Islam tidaklah menutup ruang-ruang untuk kita berinteraksi ataupun bermuamalah dengan manusia ataupun saudara-saudara daripada agama lain. Jadi tidak seharusnya dia berkata ataupun ustaz tu berkata sebegitulah. Bagi saya untuk menyampaikan dakwah ni apa ayat dia? Macam mana ayat dia? Allahu Akbar. Wajadilhum billati hi ahsan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dakwah ini kena dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, pesanan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah dengan baik, kan? Berdebat pun kena baik juga. Jadi tak ada sebab untuk kita menyampaikan dakwah dengan unsur-unsur ataupun bahasa-bahasa yang mencerca ataupun menghina agama lain. Jadi konsep dakwah itu sendiri untuk mengajak, kan? Dengan kita menghina ataupun mencerca agama lain itu, adakah sampai kepada tujuan untuk kita mengajak manusia kepada Islam? Okey. Wallahu alam. Apa ramai tanya dosa ke tak ni? Baik, terima kasih saudara. Mungkin mereka ada keliru sedikit. Saya dapat satu chat daripada Zul Islamia. Dia minta penjelasan nombor 1 tu yang pasal yang tentang hukum. Dia nak tahu hukum ambil gambar salib. Hukumnya haram atau tidak? Nak tahu yang tu je. Hukum mengambil gambar salib. Haram atau tidak? Ambil gambar tujuannya untuk apa? Kalau untuk kita suka ambil, kan, saya saja ambil, maksudnya macam ni lah, untuk setiap saya secara peribadi meletakkan sesuatu perbuatan itu dalam 3 perkara ataupun 3 kriteria. Yang pertamanya, adakah perkara itu benar? Maksudnya dalam ini khusus mungkin boleh kita kaitkan dengan penyampaian berita lah, kan? Adakah berita itu benar? Yang kedua, adakah perkara itu baik? Maksudnya bila saya buat satu perkara tu, adakah perkara itu baik? Kan, walaupun dia benar, adakah dia baik? Jadi boleh tak untuk saya mungkin sampaikan ke, kan, bagi tahu orang ke, berbincang ke tentang perkara ni? Yang ketiga, adakah perkara itu bermanfaat? Jadinya jika tidak melepasi ketiga-tiga kriteria ni, saya secara peribadi menganggap perkara itu bukanlah satu keperluan untuk saya lakukan. Maksudnya tindakan itu tak patut untuk saya lakukan. Dan untuk soalan tadi tu, untuk ambil gambar tak ada masalah. Ambil je lah gambar, kan. Kalau awak memang kerja fotografer, ambil je lah gambar. Tak ada masalah. Cumanya berbalik pada tujuan tu lah, kan. Tujuan dia andai kata untuk mengagungkan ataupun mengangkat setinggi-tingginya salib itu, konsep salib itu dan sebagainya, maka gitulah. Wallahu alam. Dari segi keharamannya itu pun mungkin perlu diperjelaskan lagi. Mungkin boleh tanya orang yang lebih arif. Saudara siapa? Zul Islamiyah.
Okey, terima kasih Saudara Izzuddin. Soalan yang terakhir dari soalan yang terakhir. Saya nak ambil mana? Sekejap. Soalannya ialah apa hukum kita pergi dan hadir dalam majlis perkahwinan keluarga mu'alaf yang bukan Islam seperti di gereja dan melihat dan cara kita sebagai Muslim untuk menghormati majlis tersebut. Ikhwan, daripada Ikhwan. Apa hukum kita pergi dan hadir dalam majlis perkahwinan keluarga mu'alaf? Saya agak keliru. Apa hukum kita pergi ke majlis perkahwinan mu'allaf? Majlis perkahwinan mu'alaf. Apa keluarga mu'alaf yang bukan Islam. Maknanya saudara, mungkin kawan dia kata kawan dia tu mu'alaf tapi keluarga dia belum Islam Keluarga selesai. mu'allaf. Dan dia pun dijemput. Macam tu. Majlis perkahwinan. Untuk majlis perkahwinan, saya tak pasti. Wallahu alam. Saya kurang pasti tentang tu. Kalau dihadir untuk dia turut serta dalam ritual perkahwinan tu, umpamanya di kuil tu dia turut serta, mungkin ada cara sujud ke apa ke untuk melambangkan pemujaan, yang itu jelas salah dan tidak dibolehkan. Tetapi dijemput sebagai tetamu untuk makan-makan tu bagi saya tidak ada masalah. Kerana kita hadir memenuhi jemputan perkahwinan ataupun kenduri lah. Wallahu alam. Okay Ustaz, kita tambah lagi sedikit soalan. Dan ada request daripada Anmalizam dia nak tanya boleh nak tanya apa tu. Okay. Tambah lagi satu soalan lah. Okay. Okay. Aiman Lizam. Aiman Lizam kena tanya ni lah. Buka video. Pasal saya tak ada. Okay, soalan daripada Nur Naziha. Assalamualaikum, keharapan pedal. Macam tulis surat ni. Waalaikumsalam. Kerana keharapan saya ke belakang lah. Okay. Saya ingin bertanya, apa hukum jatuh cinta pada orang yang berlainan agama? Hukum jatuh cinta? Masya-Allah. Orang lain agama. Mungkin ada yang jatuh cinta dengan... Faham? Kan benda cinta itu adalah fitrah, jadi kita tak boleh nak menolak lah kan. Kalau dah berkenan tu nak buat macam mana. Jadi kalau jatuh cinta pada orang yang berlainan agama, tak ada masalah jatuh cinta, tapi pada akhirnya tu kena ni lah kan. Mungkin bila jatuh cinta tu akhirnya mungkin pada akhirnya akan berakhir dengan perkahwinan. Tetapi perkahwinan tu melibatkan dua agama yang berbeza. Di sini ada yang ni lah, di sinilah berlakunya konsep ataupun pemahaman liberalism ataupun pluralism ni, yang mana kalau kita tengok di Indonesia memang ada berlaku perkahwinan campur kan. Suami umpamanya agama Kristian dan isteri agama Islam ataupun sebaliknya. Jadi perkara ini adalah tidak dibolehkan. Kalau setakat jatuh cinta, bolehlah. Okay, terima kasih. Mungkin ni kecoh dengan satu mungkin ada yang dah tengok berita yang wanita dari Malaysia berkahwin dengan pemain hoki di India. Mungkin ada yang macam tu. Mungkin bertitik tolak soalan tu daripada itulah. Mungkin lah, tapi ni berkaitan jatuh cinta. So lain sedikit rasanya. Kalau macam tu boleh tak saya
jatuh cinta dengan siapa tu? Okey, Kalau bab pemain hoki tu apa, Ili Najwa ke apa nama dia? Ili Najwa dengan apa, pemain hoki Sikh tu. Ili Najwa dengan pemain hoki Sikh tu itu rasanya isu ni tak habis lagi kan. Jadinya mereka pun dah yang saya tahu saja, mereka dah minta maaf atas kesilapan dan sebagainya. Mungkin dia tak tahu, mungkin Ili Najwa tu tak tahulah kan. Yang dia buat tu dah melebihi had ataupun batasan. Dan tak pastilah kalau dalam ritual perkahwinan, kalau Hindu biasanya dia akan kelilingi api 7 kali ke berapa kali dah. Yang itu jelas lah program pula. Yang itu jelas ritual agama untuk pemujaan lah. Dia keliling api tu. Yang itu tak pasti. Sebab kita tak tahu situasi dia macam mana. Dan dia kata dia masih Islam. Jadi dia pun dah menikah sebelum tu dengan cara Islam lah. Dan ini mungkin dia balik untuk selesaikan majlis perkahwinan sebelah lelaki kan, dengan adat kaum Sikh dan sebagainya. Mana Aiman tadi nak tanya? Aiman tak. Okey, silakan. Okay, maaf ya. Okay. Saya pun tak berhajatlah nak bertanyakan soalan yang lebih mendalam sebenarnya. Sebab soalan saya asalnya bercadang untuk menjawab soalan lebih kepada bersifat ringkas dan juga lebih kepada sirah lah saya masukkan. Tapi balik kepada penerangan saudari Izzuddin tadi berkenaan dengan perlembagaan. Maaf lah ya, sebab tadi kita dah berbincang kan Izzuddin kan. Jangan tanya. Maaf lagi. Okay. Dia macam mana nak kata, sebab saya pun sedia maklum akan perkara 3/1 iaitu agama Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tapi agama lain bebas melaksanakan. Okay. Dan juga saya sedia maklum akan, baru tahu berkenaan dengan menjadi satu kesalahan bagi orang Islam menghadiri satu upacara di mana-mana rumah ibadat. Betul Izzuddin apa yang Izzuddin cakap tu? Izzuddin? Ya. Okay. So, perlembagaan berkata sedemikian, tapi kalau kita teliti dan fahami soalan agama ini di bawah bidang kuasa raja-raja ataupun sultan di peringkat negeri. Senang cerita kita bermaksud agama Islam itu berada di bawah tangan negeri. So bagaimana benda itu akan didakwa di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Sebab wilayah persekutuan tertakluk di bawah parlimen tapi negeri di bawah Dewan Undangan Negeri lah. Okay, itu soalan yang pertama kan. Sebab saya pun baru tahu berkenaan dengan kesalahan tersebut, tetapi bagaimana ia dijalankan. Kemudian soalan yang bersifat sirah dan ringkas tu, jadi saudara Izzuddin boleh jelaskan bagaimana pendekatan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat meneteksi ataupun bereaksi dengan jemputan perayaan pada zaman baginda dan juga zaman-zaman para sahabat tu. Begitulah ceritanya. Okay, itu saja. Baik, terima kasih saudara Aiman. Bab perlembagaan tadi tu mungkin ada perbahasan dari yang lain, saya tak pasti. Tetapi itu yang saya tak pasti yang di gereja mana. Kalau tak silap saya di Selangor. Kerana paderi itu sendiri yang cakap macam tu. Dan saya pun tak semak dengan lebih mendalam, minta maaf.
Dan mungkin saudara Aiman boleh rujuk pada law student lah. Kemudian yang kedua, sirah Nabi, bagaimana Nabi memenuhi jemputan dan sebagainya. Kalau kita tengok dari segi dakwahnya, dari segi dakwah memang Nabi SAW hidup dalam apa kita kata perpaduan lah, bukan perpaduan, kepelbagaian lah, kepelbagaian bangsa ataupun agama di Madinah. Itu yang pertama. Dan ada juga keadaan di mana semasa di Mekah, jemputan ataupun tawaran daripada kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, yang mana untuk supaya Nabi tidak menyebarkan agama Islam, mereka ni offer untuk macam-macam offer lah kan. Antaranya dia offer ialah sehari kita beramal dengan Islam dan esoknya beramal dengan penyembahan berhala, dan esoknya dengan Islam, dan seterusnya dengan agama mereka lah. Dan perkara ini sangat-sangat ditolak oleh Nabi SAW, dan ini boleh kita lihat dalam surah Al-Kafirun kan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir ayat, lakum dinukum waliyadin kan, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku kan, pada akhirnya kan, last sekali kan. Offer yang macam tu sangat-sangat kita nampak lah. Untuk kita, untuk orang Islam ini beramal dengan agama lain memanglah tidak boleh, sangatlah bertentangan. Dan yang keduanya, untuk perayaan saya tak pasti, tapi ada satu ketika tawaran untuk berdialog, daripada orang Kristian yang datang dan berbincang di masjid Nabi lah di Madinah, yang mana ada soalan yang ditanyakan kepada baginda Nabi, iaitu kenapa Islam ni tak boleh terima Isa sebagai anak Tuhan kan, umpamanya kerana dia ni hebatlah, ajaib kan. Kalau kita tengok Nabi Isa ni dilahirkan tanpa ayah kan, dia kata ni satu keajaiban. Kenapa orang Islam tidak menerima, kenapa kamu tidak menerima Isa ini sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan dan sebagainya. Kemudian apa kata baginda Nabi, menjawab juga dengan jawapan kan, kenapa kamu tak katakan Nabi Adam itu lebih hebat kan, kerana kenapa kamu tidak mengagungkan Nabi Adam, kerana Adam AS dilahirkan ataupun dijadikan tanpa ibu dan tanpa bapa, lagi hebat daripada Nabi Isa. Jadi jemaah Kristian ataupun kumpulan Kristian yang datang itu pun senyap dan beransur. Jadi Nabi SAW menerima kehadiran daripada agama lain, daripada bangsa lain dengan hati yang terbuka. Jika ada tawaran-tawaran, contohnya nak berdialog ke kan, apatah lagi nak menawarkan bantuan dan sebagainya. Banyaklah dalam surah yang boleh kita lihat. Jadi takat itu saja jawapan saya. Wallahualam, minta maaf kalau kurang jelas ataupun kekurangan maklumat. Mungkin saudara Aiman boleh bertanya kepada yang lebih arif, insyaAllah. Saya serah kepada moderator. Okey, terima kasih saudari Izzuddin atas pendengar jawapan
terhadap soalan daripada saudara Aiman. Okey. Sekarang kita dah berada di penghujung program kita pada malam ini. Jadi saya nak minta pada saudara Izzuddin lah untuk berikan kesimpulan tentang menghormati pelbagai perayaan di dalam Malaysia, dekat negara Malaysia lah. Berikan sedikit kesimpulan yang luas dan padat lah. Itulah, silakan. Sebulan, terima kasih saudara moderator, saudara Zulfikar Rizal, sahabat-sahabat rakan siswa Yadim dan sahabat-sahabat sekalian. Baru saya teringat tadi berkenaan soalan Aiman yang pertama tadi, berkenaan perlembagaan tadi itu. Kalau tak silap saya ada tentang orang bukan Islam dilarang untuk menyebarkan ataupun menyampaikan dakwah kepada orang Islam. Betul tak saudara Aiman? Mungkin itu maksud yang dimaksudkan dengan dia boleh didakwa tu. Baru betul, yang tu baru betul. Yes, betul. Mungkin yang dimaksudkan ialah perlembagaan ataupun itulah perkara yang itu. Maafkan saya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada penganjur, rakan-rakan siswa Yadim, khususnya Ariswal Politeknik apa? PD lagi apa? Saya tak pasti yang join ni. Kuala Terengganu, Politeknik Kuala Terengganu dengan Politeknik Nilai tadi. PD ada ke? Politeknik PD pun ada tak? PNS ni apa? PNS ni Politeknik Nilai. Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Politeknik Nilai. Politeknik apa? Kuala Terengganu dan Politeknik PD ada ke? PD, Port Dickson. Port Dickson, okey. Terima kasih saya ucapkan. Dan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama pada malam ni. Dan akhir kata berkenaan dengan toleransi dan pluralism ni, secara asasnya kita perlu sedar bahawa kita punya hubungan dan kesatuan antara sesama manusia ini adalah pada dasar pada berlandaskan kemanusiaan dan insaniah ataupun humanity, dan bukannya atas kesatuan kesatuan akidah ataupun kesatuan prinsip, kesatuan agama, ataupun kita kata pluralisme agama ataupun unity of religion dan sebagainya lah. Ada banyak lah dia punya istilah, ataupun al-ummah al-aqidiyah kan, unity of religion lah. Dan fitrah kemanusiaan ini adalah untuk kita mengimarahkan keamanan kan, kebersamaan dan keadilan kan. Dan inilah yang boleh membawa kita dalam menghargai kewujudan bersama ni kan, yang diciptakan oleh Allah SWT. Dan sejauh mana perbezaan kita pun atau warna kulit yang berbeza pun, bangsa, agama, politik dan sebagainya, kita adalah tetap bersaudara dari sudut kemanusiaan kan. Jadinya untuk bermuamalah ataupun berkomunikasi, bertoleransi dari sudut kemanusiaan ini tidak ada masalah kan. Dan yang tidak dibolehkan ataupun yang tidak ada dalam Islam itu sendiri, tidak ada landasan ataupun tidak ada asasnya dalam Islam itu sendiri ialah pluralisme agama. Tetapi yang ada ialah toleransi agama kan, sesuai dengan ayat daripada Al-Quran Al-Karim, firman Allah SWT, surah Al-Anbiya
ayat berapa? 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Dan kita tak nafikan bahawa agama Islam ini adalah agama yang bersifat alamiah, universal, kan. Allah menjadikan Islam ini untuk universal dan tidak ada membezakan lelaki dan wanita, warna kulit, bangsa dan sebagainya, dan tidak mengajak kepada perkauman ataupun asabiyah, langsung tidak ada perkara sebegini, kan. Dan namun begitu tidaklah sampai tahap untuk menyamaratakan semua agama ini dan mengatakan semua agama ini akan adalah benar dan menawarkan keselamatan iaitu syurga, dan menyamaratakan kesemuanya. Tidak ada rahmatan lil alamin, tidak merujuk kepada perkara sebegitu, tetapi menjadikan dalam tafsir Ibn Katsir, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam, seluruh umat manusia, dan sesiapa yang menerima rahmat ini, kan, ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW ini dan percaya, beriman dan membenarkan, beramal dengannya, maka yang inilah yang akan beroleh, yang akan mendapat rahmat. Dan sesiapa yang melakukan sebaliknya, yang tidak menerima, yang menolak, kan, dan sebagainya, maka itulah orang-orang yang rugi dan selain daripada Islam dan selain yang mendapat rahmat itu sendiri. Dengan itu kita kena jelas bahawa pluralisme agama tidak ada asasnya dalam Islam, tetapi pluraliti agama itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang menjadikan kita berbagai-bagai bangsa dan agama, dan cara untuk kita adapt dengan pluraliti agama ini adalah dengan bertoleransi antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Saya serah semula kepada saudara Zulfikar. Ada ke? Okey, ada. Okey. Terima kasih atas kesimpulan telah diberikan oleh saudara Izzuddin sebentar tadi. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Izzuddin kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Nampak macam busy je, tapi alhamdulillah sebab sudi luangkan masa bersama kami untuk program menghormati pelbagai perayaan di Malaysia. Okey.